Salam sejahtera. Ada ini tak kemana-mana. Abang Impian in the house. Hari ini alhamdulillah kami semua sibuk. Sibuk masing-masing dengan tugas masing-masing. Ada yang tengah menunggu queue pun ada. Harap sabar. Hari ni abang ni projek apa ini? Abang layan Toyota Vios. Toyota Vios. Okey. Tengah panas, tak ada nak buat apa. Okay. Tengah panas, tak ada buat apa. Okay. Ramai lagi yang tengah menunggu turn. Okay, ramai yang tengah menunggu turn giliran masing-masing. Ini apa yang buat existing project di mana project menyeluruh pada semua kereta ni. Apa saja yang nampak bermasalah, kalau kita akan inform pada owner, daripada atas enjin ke bawah enjin, depan enjin, belakang enjin, daripada segi suspension, semua sekali akan cek menyeluruh. Maknanya naka aku dapat potong kereta punya lah. Potong kereta ni maknanya naka tu datang terus potong lah. Tak ada tukar presiden je. Tak ada kan, esok lah presiden ni mana tu kan. Presiden ni pakai yang tadi. Tak ada masalah apa dulu.
Nak track kiri nanti demo ke tak ada bunyi ke tak ada.
Tak pernah jumpa Indian tau. Takut dia ni apa? Itu tu. Selalunya lah. Kalau tahu kena kat mana ni? Orang kawan yang tahu.
dengar bunyi enjin kan. Pakai dulu. Oh, pakai dulu, dengar dulu. Dengar bunyi apa? Ya, itu bunyi bearing dia. Maknanya bearing dalam tu bearing lah. Kalau dia ada twist, dia bunyi tak rasa macam ni. Tapi kalau kita dengar daripada luar, macam okey kan? Sikit lah baru mulaan. Kena tukar. Kalau alternator kat potong kereta, dia orang tukar, dia orang baling kan. Ini bunyi bearing water pump. Okey je. Ada super, ada bunyi kasar kan. Bunyi dalam enjin. Okey. Itu bunyi shift. Dia tengah main. Pepek perjalanan. Dengar tu dah fail. Halus kan. Okay. Kompresor. Kasar sikit. Okay. Ini baru betul-betul tune dekat dia punya bearing. Yang tadi body kompresor. Yang tadi tu body kompresor. Okey. Okey. Ini bahagian dalam housing carbon water tempat bola housing. Ini pun dengar dia dalam tu. Ya, main. Okey ya. Betul-betul tengah-tengah hit lah. Senyap bunyi enjin senyap kan. Maknanya bunyi bearing tu lagi kuat daripada bunyi enjin kan. Bunyi bearing alternator. Betul dengar bunyi enjin lah. So kalau dia tak laut memang bunyi macam ni kan. Bunyi macam kompresor tadi ada bunyi kasar. Lagi kasar lah. Maknanya awak dah boleh feel dekat dalam boleh. Awak dah pernah dengar bunyi dia macam mana kan. Sebenarnya kan. Jadi kalau dia dah kasar teruk, daripada dalam kereta dah boleh dengar, maknanya dah patut dibuat lah. Boleh. Berarti tadi saya dah check okey lagi. Alright. Banyak kali jatuh. Nampak ni. Banyak
Banyak kali dah handphone kerja. Okay, mati enjin. Mati enjin kejap Alright. Masuk tangan je Ustaz. Pada masih kalau dapat tengok lagi kat sini dah Okay, masuk tangan Ustaz. Mati enjin. Start. Masa nak starting starting engine nak tidur kan, gegaran tu kuat. Perasan gegar dia sampai efek macam ke pintu, tepi pintu, steering dashboard. Engine mounting awak dah jatuh. Engine mounting dah jatuh. Tak bergerak getah dia, dah terhimpit. Dia kalau getah ni boleh bergerak, maknanya okey. Ni getah dia dah terhimpit tu maknanya engine mounting dah bermasalah lah. Dah bertahun dah. Original ni tak pernah buka, tengok skru pun marking tak lagi dia cat And okey, mati engine. Okey. Macam tadi awak tengok minyak brake botol tau. Dah patut bawa kasih. Exhaust cover sebelah sana dah koyak. Kalau tukar sebelah sana saya cadangkan baik better tukar. Kiri kanan lah dia senyawa. Pakai yang baik merah, jangan pakai biasanya. Sebab sebelum exhaust tu bocor, masuk pasir. Sedangkan cover dia boleh ditukar, boleh tukar cover, kita tukar cover je lah. Jimat untuk jimat keras baik boleh. Sudah siap. Kau tim cantik yalau. Okey. Kadang-kadang ni orang luar tu nak tengok juga. Okey, tengok. Ni cover, exhaust bawah. Dia dah koyak. Hancur. Okey, jadi getah ni dah koyak. Akan langgar lecak berserta dengan pasir-pasir halus dia masuk ke dalam ni. Terlanggar batang exhauster ni, dia jatuh ke dalam ni. Kan jatuh ke dalam ni. Dalam ni apa dia? Exhauster lah. Jadi oil shield kat dalam exhauster ni akan bercalak, akan rosak, bocor. Exhauster ni bocor. Jadi exhauster ni bukan murah. Beratus lah juga. Okay. Jadi masuk abuk tersumbat. Cegah lah serba parah. Jimat kos tukar cover berapa sangat. Okey. Lepas tu lower arm bush bahagian belakang dah pecah. Dah pecah. Kadang orang nak tahu juga, orang nak tengok macam tadi start, masa nak start, permulaan start hidupkan enjin tu macam bunyi besi keting kan. Jadi bunyi tu bagi saya tak ada apa, sebab nak starting tu enjin bergerak sikit. Jadi awak dulu kan, benda yang penting yang bermasalah engine mounting. Engine mounting kalau cantik, gegaran tu tak ada, bunyi tu mungkin tak ada. Alright. Kita tengok kat depan. Okey, macam tadi saya nak minta izin buka cover kan. Nanti kita buka. Kita bongkar sama. Okey. Awak tak dapat tengok mounting tadi kan. Saya bagilah belanja tengok mounting. Okey.
nampak tu. Bahagian dalam ni, ujung jari saya ni atas jari tengok betul-betul. Lower arm bush dah pecah. Kereta dah bertahun. Okay, salah satu punca menyebabkan pemanduan tak stabil, steering rasa tak sedap, elemen tak dapat nak fit, elemen tak cun. Ni salah satu punca dia. Lower arm bush ni di mana dia pegang bahagian kaki enjin. Pertahanan utama kaki enjin adalah lower arm bush. Okey. Okey, bila kita nak tukar lower arm bush nanti, tuan kereta, siapa nama awak Yus. Bila kita buka, kalau anda kata nak tukar lower arm bush ni, kita buka lower arm keluar, kita nak pump bush, boleh tukar bush saja. Kita akan buka ball joint ni. Di mana ball joint ni, kalau kita buka ball joint lower arm ni, naka ni. Okey, bila kita buka, kita akan cuba mainkan dia punya joint tu. Kalau dah terasa longgar, bolehlah sekali jalan nak, kalau nak tukar, kan? Sebab nanti anda kata nak buat absorber cover, kan? Baik sekali jalan. Okey, bahagian gearbox cantik. Oil seal dan shaft kiri dan kanan. Kiri dan kanan tak ada masalah leaking. Tapi bahagian dalam enjin ni, antara penyambung enjin dan gearbox, okey, dalam dia dah menunjukkan tanda-tanda lembab, basah, berminyak. Kalau nampak dekat keliling ni, basah, berminyak jari saya, nampak? Nak tengok, nak join sekaki, main. Tak lepas perut. Lagi kalau tak lepas perut, hang tengok apa punya live balik ni. Ada ni, atau awak boleh buka live ni terus. Awak tengok, saya tunjuk ni, basah. Maknanya bahagian dalam ni kita tak confirm sama ada bocor tu datang daripada oisam kasket. Kalau nak katakan oisam kasket lah, kan, kita tengok keliling bahagian tepi depan dan belakang, cantik pula, kering. Cantik, kering. Jadi dia dalam bahagian sini sama ada benda ni bocor datangnya daripada top comforter oil seal ataupun flywheel oil seal. Flywheel oil seal takut dia dah keras. Biasanya flywheel oil seal ni kalau dah keras, pemasangan original dia memang tak ada taruh gam. Jadi kita takut getah tu dah keras, dia tak dapat nak grip pada housing menyeluruh. Okey, menyeluruh. Kita takut benda tu dah keras, tahap teruk dia sampai oil seal tu boleh tercabut keluar. Bila oil seal tu tercabut keluar, ni bermakna enjin kau hidup, minyak akan melimpah terus macam tu je. Dia akan tertimbak sebab bahagian lubang flywheel oil seal ni ada jalan pressure minyak. Jadi mana kalau kau memandu, orang rumah mandu okey, takut dia mandang cermin ke arah depan dia tak alert tentang meter, tak tengok lampu meter, lampu warning apa yang menyala, lampu minyak hitam. Andai kata dia terlepas pandang waktu oil seal tu terkeluar, minyak melimpah sambil berjalan tengah highway tu, dia tak perasan lampu teko minyak hitam tu hidup. Secara tak langsung enjin jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelak kau. Yang keluar tu yang minyak hitam bukan minyak gearbox. Minyak hitam. Bukan minyak gearbox. Bukan minyak gearbox, minyak hitam. Tapi memang ada minyak hitam atau minyak gearbox. Ini bermakna patut jugalah turun gearbox nak check, nak confirmkan sebab leaking tu dah ada. Jadi cegahlah sebelum parah. Dari situ kita akan tahu sama ada leaking ni datang daripada minyak hitam ataupun minyak gearbox. Jadi benda memang nak kena buat untuk mengelakkan kos baik pulih yang tinggi. Okey. Alright.
Okey, cuba goyang steering pula kiri dan kanan. Kiri, kanan, kiri. Okey, start dulu. Tak ni. Start. Okey, goyangkan steering. Alright. Sekejap Okey, mati kan enjin. Okey, saya nak bagi diorang pula dengar macam mana cara nak bagi diorang dengar. Senang je. Macam ni kot, boleh. Okey. Okey, saya letakkan handphone speaker saya ni betul-betul cun-cun dekat atas rack end Ini batang. Ini batang rack end. Batang ni. Maknanya mic ni akan terduduk dekat atas. Betul-betul dia duduk atas ni. Atas besi ni Nanti boleh dengarlah bunyi dia. Okey, cuba goyang steering. Ada bunyi tak? Dalam dengar bunyi? Alright. Okey, cukup. Okey, sekarang ni saya akan tahan ini. Okey, goyang. Tak ada Okey, saya lepas. Goyang. Ada. Okey, cukup. Sebelah kiri Yang sebelah kanan. Okey, ni sebelah kanan Ini namanya yang pendek ni. Yang pendek ni namanya orang panggil tie rod. Tie rod. Yang panjang ni sampailah ke dalam cover ni, di mana bila buat elemen, korang buat elemen, skru ni akan dibuka, benda ni akan di-adjust sama ada tayar ni nak ke dalam ke, nak macam ni ke, nak macam ni ke kan, dia nak balance kan elemen. Kat sini lah dia orang akan adjust. Kalau camber tayar ni dia nak tegak straight ataupun terkangkang sikit ke. Kalau buat terkangkang tu, cornering bahagian corner memang sedap terkangkang-kangkang kau kena. Tu gelak kau. Okey, terkangkang-kangkang tapi sekejap lah kau sampai terkangkang, kau tak tahan nak tukar tayar sebab tayar botak sebelah. Jadi ini dipanggil screw camber. Screw camber atas bawah ni selalunya pakai bahagian atas saja. Okey. Di mana dia akan adjust tayar tu nak bagi center cantik, cun, elemen pun cun. Makna tayar boleh botak, balance je. Kadang kalau korang letak tangan korang dekat tepi-tepi ni, bahagian tepi tayar paling tepi, bunga tepi ni, dalam dan luar, korang buat, cuba buat macam ni. Buat macam ni. Okey, bahagian sini dia akan terasa satu side licin je. Satu side sangkut-sangkut macam ni licin ni, sangkut, maknanya kurang bagus lah elemen. Tu tanda-tanda tayar cepat makan. Elemen ni ikut kata nasihat daripada orang elemen lah, berapa lama kita patut cek elemen untuk menjaminkan tayar kita ni botak, balance, cantik je, sama rata sekata, barulah time tayar tu botak kita tukar terasa puas hati, menang memakai. Betul ke? Okey. Kalau buat ambush steering rack ni, yang bunyi tadi untuk sebelah kiri, ini belah kanan. Okey, belah kanan saya tak letak lagi agak kan, diorang nanti tu bunyi belah kanan ada bunyi ke tak ada. Okey lah, kita puaskan hati diorang. Kita try letak jugalah handphone Okey, cuba goyang steering. Okey, saya tahan pula sini. Okey, goyang. Sama je, ada. Sebab apa? Sebab sebelah kiri yang bunyi tu, dia memegang pada satu batang yang sama. Yang sama. Tak ada orang cakap tak ada benda yang terputus. Jadi satu shaft yang sama, sana bunyi,
sini pun turut rasa gegaran dia. Tapi beza yang membezakannya, belah sini kita tak dengar bunyi je, tak dengar sangat lah. Belah sana jelas kan. Maknanya sana kita nak confirmkan sama ada steering rack bermasalah, longgar, gear dalam dia dah makan, ataupun rack end yang bermasalah. Jadi dari situ saya kena buka apa? Bukakanlah jendela asmara. Okey, nyanyi pula apa ya? Nyanyi pula you aku Apeng. Okey, maknanya belah sana saya nak minta izin awak cover ni. Belah dalam saya nak buka dia punya klip. Saya nak tarik keluar, saya nak pastikan sama ada yang bunyi tu datang daripada rack end. Kalau datang daripada rack end ni, kita boleh nampak bola dia bergerak. Maknanya okey, alhamdulillah lah. Sekadar suka rack end kau akan kecil. Okey, kalau rack end tu join dia, bola dia tak longgar, ini bermakna bunyi tu datang daripada dalam steering rack. Okey, pandai kau senang kau mudah faham Oh. Selalu tengok live Selalu. Yes selalu Oh. Okey. Kita tengok komen dia dah. Aku duk baca. Okey, ramai yang komen apa ni? Temeloh pun ada orang jauh Temeloh. Brunei Sabah Sarawak pun dijamin mesti ada punya lah rasanya. Okey, apa lagi kita nak cek? Kita cek menyeluruh. Okey, kita cek menyeluruh, kita kongsikan pada pengguna-pengguna yang mana ada pakai model kereta yang sama macam kau ni, Yus. Ini orang panggil Toyota apa? Oh ya, Dugong. Dengar apa betul? Setiap kereta memang ada nama gelaran dia. Iswara, Saga apa? Saga kereta kebal. Kan, macam-macam. Ini Toyota apa? Ya apa? Dugong. Aku tengok tak ada rupa macam Dugong pun. Kenapa kau orang panggil Dugong? Okey, lampu dibuka. Okay, sekarang ni kita tengok tadi minyak brake kurang. Okey, minyak brake kurang dah. Minyak brake kurang ni maknanya kau tak digalakkan tambah tau. Anda kata kau ada minyak brake, nak beli minyak brake ke nak tambah sebab nampak kurang kan? Tak digalakkan sebab kita kena tahu bila minyak brake kereta kita ni kurang, ini bermakna dia mungkin berlaku kebocoran dekat bahagian-bahagian hose ataupun bahagian pump antara depan kiri kanan ataupun belakang kiri kanan. Mungkin ada bocor. Ataupun yang kedua, brake pad kita dah habis, nipis. Di mana kan, bila brake pad yang tebal mencengkam disk duduk tengah-tengah kiri kanan brake pad, jadi brake pad yang tebal tu dia akan nipis. Maknanya piston pump kau keluar. Minyak daripada atas ni akan turun bertakung kat dalam pump bawah tu. Mungkin brake pad nak habis. Betul ke brake pad nak habis? Jadi untuk kepastian kita cek dulu, tengok. Tak mungkin bocor. Vios Dugong ni jarang lah brake dia bocor. Okey. Kita tengok kat sini. Nampak tak? Kalau dia orang nampak macam mana aku nak tunjuk, aku susah payah aku. Nak bagi dia orang, bagi dia orang sekali nampak kan macam mana cek kereta. Okey. Brake pad dah nipis. Nak habis. Tengok kulit besi je. Kulit besi ni dah nak dekat dengan disk. Kau boleh nampak. Nampak kau. Nampak kau. Tak nampak. Kalau aku sengit sikit handphone ni dia jadi rotate. Ya. Nampak kot sikit. Tapi lampu tak nampak. Ya, ada lampu hidup. Okey. Nampak? Phone. Okey, kita tengok belah sana lah. Brake pad dah nipis. Itu tanda-tanda kalau minyak brake kurang. Nampak. Dah nampak tu. Nipis. Okey. Itu nipis. Jadi brake pad dah patut tukar, absorber cover dah patut tukar, mengelakkan absorber bocor.
naik servis, bila naik servis lain kali naik servis, air filter dah patut tukar dah. Kotor ni, berapa lama tak tukar ni, kotor. Bila dia kotor, jadi sistem pernafasan menyedut udara, hos ni menyedut, jadi kotor tu melekat kat filter. Udara yang diterima kurang padu, kurang udara, jadi punca-punca terjadinya piston ring tak makan. Lepas tu kuat minyak. Okey, lagi satu tentang sistem jalan air, memang original, tak pernah buat apa lagi. Kita dah nampak tanda-tanda karbon sikit karbon putih tu. Okey, lepas tu pipe ni dia sepatutnya warna hitam pekat sikit lah. Hitam ni lebih kurang macam ni lah. Tapi kalau dia dah tukar jadi kelabu, ini bermakna plastik ni dia dah rapuh, dah reput, senang pecah, senang patah. Jadi kalau rasa awak nilaikan sendiri, sebab kita nak buka pipe nanti kita nak tukar sistem air akan dibuang, air akan bocor. Maknanya kalau awak nak buat sekali jalan, tukar pipe bermasalah, hos bermasalah, buat sekali jalan, waktu pemasangan taruh gam pada pipe. Biasa memang kalau original memang dia tak ada gam. Cukup time getah tu dah keras, senang berlakunya masalah leaking macam ni. Andai kata kita buat tukar hos semua baru balik, original punya balik, taruh gam, lepas tu dekat kan hos baru yang lembut tu, rasanya kalau original daripada kilang tak ada gam boleh tahan 10 tahun, kita taruh gam pula boleh tahan berapa tahun rasa? 20 tahun, 10 tahun satu hari je. Gelak kau. Aduh, tergelak aku. Okey. Tak, seloknya proses pemasangan taruh gam lah, sebab diorang ni kadang kita tahu memang logik lah benda ni getah, lembut. Bila lama kelamaan dia akan jadi keras. Jadi keras, senang lah berlaku masalah kebocoran. Dia dah harap grip. Dia cuma harapkan grip getah dengan klip yang memeluk dia. So kita tambah lagi satu. Kita taruh gam. Jadi kalau anda kata nak bocor pun tahan lama sikit lah. Kan? Okay. Engine mounting. Saya dah nampak apa-apa yang bermasalah. Minyak brake, kalau perlu dibuat flushing, buatlah. Sebab apa? Minyak brake ni akan disalurkan pergi ke ABS pump dulu. Belakang tu duduk ABS pump. ABS pump. Di mana ABS pump ni akan menyalurkan ke 4 tayar pula tugas dia. Jadi kalau minyak brake kotor, ABS akan tersumbat, rosak, tak berfungsi, tak ada brake ke apa ke. Jadi nak elakkan daripada benda tu berlaku, jagalah minyak brake, benda yang simple, yang murah, yang bukan selalu kita kena buat. Kan? Macam servis enjin oil, cukup masa tukar minyak hitam, cukup masa tukar auto oil. Habis minyak brake perlu juga ditukar, yang kita terlepas pandang sebenarnya perlu. Yang jalan power steering, minyak power steering pun perlu ditukar. Tak pernah tukar. Ngaku kau. Tak ada lah. Sebab kalau tak bercakap, tak bercerita tentang ni, korang tak tahu. Jadi benda ni, tujuan saya cakap nak juga jaga poket korang, daripada korang tak terfikir. Tiba pula time hujung-hujung tahun, anak nak sekolah, time tu pula dia rosak, tak nanya kau, tak terasa. Kan? Alright. Minyak gearbox. Okey, nanti saya cek minyak gearbox sekejap ya. Okey, bahagian dalam tadi saya cek pedal. Bila lepas pedal tu ada bunyi sikit ketang. Dia tak diceritakan satu bush macam ada setengah-setengah kereta dia ada jalan bush, dia akan langgar bush getah. Bahagian belakang kita dah cek. Okey. Saya dah cek tadi bahagian lower arm bush cantik, tak ada masalah. Exhaust tak ada masalah. Cuma perlu buat service adjust handbrake. Bila kau nak buat flushing brake oil ni, kan? Jadi kat situ nampak sangat lah kau nak jaga sistem brake, jaga minyak, kan? Ada mood lah nak jaga sistem brake. Handbrake kau tu tarik tinggi, pasal tak? Jadi baik kau sekali jalan. Sebab apa? Kita nak buat flushing ni, kita akan bleeding 4 tayar, buang angin semua. Jadi kita buka hub belakang tu, kita boleh tengok. Sebab kita tak nampak dia pakai drum, bukan jalan disc. Yang pakai drum ni kita nak tengok condition brake shoe dia tebal lagi ke tidak, atau dah nipis.
atau brake pump belakang yang kecil Cinonet tu, dia ada masalah jam ke atau bocor ke, dari situ lah kita panggil benda ni, kita panggil buat service adjust handbrake. Tak banyak adik-adik pomen yang nak buat benda macam ni, tak mencadangkan. Sebab memang tak ada, jarang ada orang cadangkan. Sebab saya bekerja dengan Cina, pengalaman saya pendek kata senang-senang 20 tahun lah saya dah perhatikan, tak ada dia orang nak bagi cadangan. Sebab apa? Orang cakap buat ABC je lah dia buat. Jadi dia tak ada tanggungjawab dia sebagai seorang pomen, sebagai seorang mekanik yang dilahirkan, yang kau minat sangat kerja pomen tu. Kalau kau minat kerja pomen, dah ini memang dah jadi tanggungjawab kau adik-adik pomen untuk cek kereta-kereta customer yang datang. Kau cek, bagi pendapat, bagi panduan pada diorang, keterangan pada diorang, tip-tip penjagaan, mana-mana benda yang bermasalah, yang rosak, yang patut dibuat, cegah sebelum parah tu, bagi tahu. Dah itu tanggungjawab korang. Korang ni dah lebih kurang macam doktor. Ayus ni apa tahu? Dia tak tahu apa, dia tahu bawa kereta. Start enjin, masuk minyak, start enjin jalan. Andai katalah, apa yang tak tahu. Apa yang anggap, lagi elok kita anggap yang baik-baik je dulu. Maknanya, kalau kita anggap dia tak tahu, kita bagi penerangan, dia pun akan pandang kau baik. Pandang kau baik, dia tak pandang kau serong. Kau bagi penerangan, bagus lah adik ni. Apa benda yang bermasalah, semua dia bagi tahu. Dia cek, dia bagi tahu. Dia jaga kereta aku bagus. Maknanya, berada ni, lain kali, kalau dia datang pergi bengkel kau, dia akan cari kau je. Dia lagi selesa dengan kau. Dia tahu sikap prihatin kau, jaga kereta dia, bagi tahu semua benda-benda yang bermasalah. Sebab tu abang suka buat macam ni. Abang nak korang semua yang follow live apa yang Impian Auto Service kan, ubah satu sikap. Sebenarnya sikap ni patut dah ada daripada dulu lagi. Sebab rasanya sikap macam ni kan, apa yang tengok, apa yang belajar daripada orang tua. Kita ni muda, belum tentu kita bergaul dengan rakan-rakan yang sama umur dengan kita. Ada baiknya kita bercampur gaul dengan orang yang lebih tua daripada kita. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak benda yang kita dapat belajar, banyak perkara baik yang kita dapat ikut. Itulah gunanya berkawan dengan orang tua. Cek semua menyeluruh, betul-betul cek. Bila time service, tukar minyak hitam kan, cek lah, tolong sekali. Aircon filter ke, tunduk lah bang. Okey, tak tahu tak apa, tunduk, kaji tengok bang. Saya nak tengok je dalam ni, saya tak pernah tengok lah bang. Toyota Vios ni ada jalan aircon filter ke? Tak ada. Macam tu. Orang boleh bagi kau tengok lah, tak ada hal lah. Kan kadang entah-entah dia pun tak tahu. Bila kau cakap macam tu, iya ke? Ada filter. Maka dengan itu dia izinkan. Tengoklah. So kau pun tunduk, tengoklah kat bawah, ada filter ke tak ada filter kereta ni kan. Ada jalan filter ke tak ada. Kan tengoklah kat bawah ni. Tunduklah kau. Okey. Ada ke? Ada ke tak ada? Okey, cara nak buka filter dia pula macam mana? Tengok. Ni blower motor dia. Blower motor angin. Okey. Cuba tengok jap. Saya nak terbuka dia sebab dia. Okey, abang pegang handphone ni. Yus, tolong Yus Boleh. Baik. Okey. Ada lah. Ni lah kan. Tengok apa benda ni kan. Macam mana benda lah ni kan. Kita tengok dia. Okey. Jadi benda ni ada filter punya. Jadi macam mana klik dia buka? Macam ni. Buka. Ni filter dia. Filter dia. Tengok. Okey. Saya tengok filter ni kalau kotor perlu ditukar, bagi tahu warna. Sebab apa? Blower motor dia akan tarik udara daripada atas ni. Kotoran akan terperangkap pada sini filter ni. Lepas tu yang selebihnya udara yang bersih tu akan disalurkan pergi ke lubang atas ni lah, tempat adjust, tempat menghala ke muka korang ke badan korang. Jadi benda ni kalau kotor, ibarat kita anggap lah benda ni semua ni kuman tau. Kuman, takkanlah korang nak hirup udara yang penuh dengan kuman. Berpenyakit korang nanti. Kotor, punca-punca, angin tak kuat.
angin atas tak kuat, korang terima, korang dah pasang nombor 1, 2, 3, 4. Tak kuat lah angin. Rupanya filter ni kotor. Tak pasal-pasal. Bos boleh tolong tengok, saya kereta aircon tak sejuk lah. Angin tak kuat. Ya, ini lah. Ini mau buka aircon semua dalam ni, mau buka cooling coil dalam tu mungkin sumbat ke. Ini mau bikin pun rasa mau buka dashboard semua 1 hari 2 hari lah bagi. Masa 2 hari lah. Yalah, susah mau buka dashboard semua. So kau pun balik. Okey, buat lah. Kau dah balik, dia buka, dia tukar filter lah. Dia belanja kau lah. Filter bodoh-bodoh ni. Okey, lepas tu besok kau datang ambil kereta. Oh, wah, sudah kuat lah angin, sudah sejuk lah. Padahal kau tak tahu benda ni je punca dia. Jadi siapa yang tertipu? Tertipu kan. Tengok macam-macam lagu dah keluar kan. Semua tu lagu nasihat. Jadi kena tembak angin. Kalau rasa kotor, perlu ditukar. Benda ni saya cadang dengan awak use. Tiap kali servis, tak kira lah awak servis kat mana, minta bantuan foreman. Cakap, bang, dek, nanti aircon filter dekat blower tu tolong tembak angin sekali ya. Tolong tengok kalau dah kotor tukar lah. Macam tu kan. Kena cakap sebab benda ni kalau tak dicakap, tak diketuk tak jalan. Dia kena ketuk dulu. Dia kena ketuk dulu baru boleh jalan. Kebanyakan je lah. Jujur. Memang apa yang cakap gentle cakap nak kena ketuk baru jalan. Yang tak kena ketuknya orang aircon lah. Dia tahulah, dia memang tahulah dia nak cari point lah. Dia ketuk kita. Aduh. Jadi ini saya letak dulu. Banyak lagi ni, nanti kita nak kongsikan pada rakan sahabat kat luar sana. Banyak lagi benda kita boleh kongsi. Banyak benda yang korang tak tahu. Akak-akak tu, makcik-makcik, tok-tok, nenek-nenek. Tengok, belajar, ambil tahu. Oh, macam ni rupanya. Kan? Kaki ni dimasukkan ke lubang sana dulu. Belajar buat sendiri pun boleh. Lepas tu yang ni. Macam ni. Alah, semudah ABC je. Kan? Senang tempoi. Kan? Kalau dah rajin dah tembak angin tu pasang, kau tengoklah habuk-habuk debu-debu macam ni kan. Tolonglah tembak angin. Tak ada rosak lah benda ni kalau kena angin. Bersihkan. Seronok mana tengok. Kotor tu melekat ke lantai. Pandailah dia pergi car wash vacuum lah nanti. Tak ada vacuum tu nak melekat ke atas ni. Car wash buat. Tak ada orang car wash takkan buat benda tu. Tak buat. Okey. Penat aku membebel, kering tekak. Nak pergi minum sekejap boleh? Masuk dalam sekejap, ambil air. Mineral dah? Ada. Saya ada dalam ofis. Sejuk. Saya tak tahulah, memang air sejuk je. Wasak badan. Manjakan dengan air sejuk je kerja. Okey. Salam bang, meter Bira tak naik. Masa buka ada wire sambung dengan meter. Tak tahu wire apa. Alamak, Harry Junior. Abang pun tak tahu. Tapi nak kena tengoklah wire apa ke, apa sebab tak menyala ke. Belakang meter ada sambung wayar. Ada 2 wayar. Saya tak tahu lah Harry. Kan elok kalau Harry bawa datang dulu cek. Takut pula tersalah cakap kan. Tersalah cabut gigi. Okey. Contoh apa yang kita perlu tahu, apa yang kita cek untuk projek 316 316. Jap tengok bateri dulu. Kadang live ni kita tak pasang bateri nak habis rupanya. Tak pasal-pasal live tergantung. Cun bateri tinggal sikit je. Tinggal 10% je bateri. Tinggal 10%. Rasanya cukup lah. Cukup sampai sini je untuk live hari ni. Apa nak cek lagi menyeluruh. Banyak lagi yang nak dicek untuk kereta ni. Sebab dia projek 316 ni. Projek cek menyeluruh. Satu kereta kita kena cek. Dan memang jadi tanggungjawab. Apa yang?
Okey. Rasanya cukup sampai sini je. Kalau rasa bermanfaat video ni, kongsikan pada kakak-kakak yang lain. Itu je, tak susah pun. Aku yang membebel, aku yang bagi apa? Tip-tip kan. Korang cuma tekan share je kan. Tak susah. Kan share je ilmu. Sebab ilmu untuk dikongsi bersama. Apa guna kalau ada ilmu tapi tak nak dikongsikan, kan? Apa yang sudahi live hari ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zima-zima tu ada je ni, tak ke mana-mana. Apa impian in the house. Okay.